Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermurid, kita bertemu lagi untuk hari ini mata pelajaran pendidikan ibadat darjah 6 yang bertajuk hukum berpakaian. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Apakah hukum memakai sutera bagi lelaki dan khunsa? Jadi hukumnya adalah haram. Yang pertama, haram memakai sutera bagi lelaki dan khunsa sama ada sutera daripada qazun. Qazun ni maknanya kain sutera yang terjadi daripada ulat yang diambil semasa ulat itu masih hidup. Dan juga harir. Harir itu maknanya sutera yang dikeluarkan sesudah ulat itu mati. Kemudian yang kedua, haram juga bagi lelaki dan khunsa duduk di atas sutera. Yang ketiga, bersandar pada sutera tanpa berlapik. Jadi haram bagi lelaki dan khunsa bersandar pada sutera tanpa lapik. Contoh, dia tak pakai baju, dia nak sandar dekat sutera tersebut, maka ia dihukumkan haram. Kemudian yang keempat, haram juga bagi lelaki dan khunsa duduk di bawah sutera. Contohnya dijadikan sebagai kemah ataupun langit-langit. Tak boleh. Langit-langit ni macam dijadikan bumbung. Tak boleh bagi lelaki dan khunsa. Kemudian yang kelima, masuk bersama ke dalam kain sutera yang dipakai oleh perempuan. Maknanya lelaki tadi tu masuk ke dalam kain sutera yang dipakai oleh perempuan. Tetapi kena ingat, jika kain sutera tersebut tidak menutupi anggota badannya tanpa masuk bersamanya dalam kain sutera tersebut, maka dihukumkan tidak haram. Kemudian yang keenam, dijadikan sutera sebagai tempat untuk ditulis. Dijadikan kain sutera tu sebagai tempat untuk menulis. Contoh, dijadikan sebagai kertas surat menyurat. Kemudian yang ketujuh, menutup dinding rumah dengan sutera. Tak boleh haram juga hukumnya. Kemudian yang ke-8, dipakaikan kepada binatang. Pun tak boleh. Baik, seterusnya, siapakah yang dihukumkan harus dipakaikan sutera kepadanya? Mereka ialah yang pertama, kanak-kanak. Dengan syarat kanak-kanak tersebut belum baligh. Yang kedua, orang gila. Boleh. Yang ketiga, Kaabah. Kaabah harus dipakaikan sutera. Dan kemudian yang keempat, kubur para nabi. Seterusnya, harus juga digunakan sutera untuk beberapa perkara tersebut. Yang pertama, sutera dijadikan sebagai bekas mushaf. Bekas mushaf tu apa? Iaitu kitab Al-Quran. Kan kalau pernah tengok, kadang-kadang ada orang dia buat bekas Al-Quran tu macam kotak macam tu kan, nak simpan Al-Quran, boleh dibuat daripada kain sutera. Kemudian yang kedua, membuat tali pedang. Tali pedang ni biasanya yang nak buat ikat pedang tu letak kat pinggang. Jadi tali pedang tu boleh dibuat daripada sutera. Yang ketiga, membuat tali neraca. Tali neraca ni tali timbangan. Nanti saya tunjuk gambar macam mana dikatakan tali neraca. Kemudian yang keempat,
membuat tali anak kunci. Apa nama? Kan kalau kunci dah banyak-banyak kan, biasa ada orang buat tali senang, nak satukan kunci tu. Kalau kita sebut sekarang macam keychain lah. Kalau dulu mungkin guna tali, jadi boleh. Tali anak kunci tu harus diperbuat daripada sutera. Kemudian yang kelima, membuat tali tasbih. Tasbih tahu kan? Tasbih, nanti ada gambar dia nanti. Yang keenam, pengelap dakwat. Dia buat kain pengelap dakwat. Boleh. Dibuat pada sutera. Yang ketujuh, tali seluar. Boleh? Tak ada masalah. Tali seluar boleh dibuat daripada sutera. Yang ke-8, membuat telapuk kain. Apa itu telapuk kain? Telapuk kain ialah sejenis kain kecil dibuat sebagai untuk tampalan kain lain lah. Dia buat tampal lah. Tu dipanggil telapuk. Tapi kadar yang dibolehkan adalah dengan ukuran 4 jari. Kadar kain sutera itulah yang nak dibuat telapuk tadi tu. Okey, yang ke-9, menyulam kain. Boleh sulam gunakan sutera, tapi dia kadar ukuran kain sutera tersebut, lebar dia tidak melebihi 4 jari. Lebih kurang dalam ukurannya 2 inci. Macam tu. Baik. Kat sini ada beberapa gambar kat sini. Tengok di atas mushaf ni, di atas Al-Quran ni ada tasbih. Ni dia namakan tasbih. Jadi nak buat tasbih tu, tadi dia kata membuat tali tasbih kan. Jadi nak buat tasbih tu, kat situ ada tali untuk mencantumkan manik-manik tasbih tu. Jadi tali dia tu boleh diperbuat daripada kain sutera. Kemudian ni pedang. Ni dia punya sarung. Dia pedang ini biasanya ada tempat ikat dia, ada tempat tali dia tu nak ikat kat pinggang. Jadi kalau diperbuat daripada kain sutera, dibolehkan tali ikat dia tadi tu. Kemudian yang ketiga, ini dia neraca atau penimbang. Tali dia tu yang dekat macam yang kiri kanan tu, macam mangkuk tu kan ada tali dia kat atas. Yang nampak macam tali itulah. Jadi kalau tali itu diperbuat daripada kain sutera, diharuskan. Zaman sekarang dah jarang jumpa timbang yang macam ni. Biasanya zaman sekarang ni timbang digital kata orang, naik je kat atas keluar nombor. Jarang-jarang jumpa penimbang macam ni. Ni biasa zaman-zaman dulu. Seterusnya sebagai info tambahan, kita biar dia lompat dulu tu. Okey. Dia kata, boleh menggunakan sutera yang bercampur dengan bahan lain sama ada kandungan sutera sama banyak atau bahan lain daripada sutera itu lebih banyak. Tak kira. Janji sutera itu bercampur dengan bahan lain. Sama ada sutera dengan bahan lain tadi tu lebih banyak, sama banyak, ataupun dia kata bahan tersebut lebih banyak daripada sutera. Senang cerita, sutera lebih sikit lah daripada bahan lain tadi tu. Jadi itu adalah dibolehkan. Ya, dibolehkan. Baik, seterusnya ada keadaan-keadaan yang tertentu yang diharuskan bagi lelaki dan khunsa memakai sutera. Tadi yang pertama tadi, tapi yang pertama tadi asalnya memang hukumnya haram. Tapi diharuskan jika lelaki dan khunsa tadi ini mengalami keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, kerana darurat. Yang kedua, kerana berlaku peperangan. Tapi tengok nanti ada huraian dia. Kemudian yang ketiga, kerana hajat. Baik, kerana darurat. Yang dimaksudkan iaitu cuaca panas atau sejuk yang mudarat baginya dan tidak tertanggung olehnya. Maknanya, lelaki atau hunsa tadi ni, dia tak tahan, cuaca panas tak tahan ataupun
ataupun cuaca sejuk pun dia tak tahan. Mudarat bagi dia, dia akan sakit kalau dia tak pakai sutera. Hanya sutera. Contoh, hanya dengan sebab memakai sutera tadi, dia boleh tahan cuaca tersebut. Contoh cuaca panas atau sejuk tadi tu. Maka dia diharuskan untuk memakai sutera. Kemudian, kerana peperangan yang dimaksudkan di sini, contoh lelaki atau hunsa tadi tu, dia pergi berperang ataupun dalam peperangan dan ia tidak mendapati kain selain daripada sutera, maka dia diharuskan untuk memakai sutera. Maknanya tak ada kain lain dah, yang ada sutera je, maka boleh. Nak tutup aurat atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerana hajat. Hajat ni maksudnya mungkin dia kudis. Contoh, dengan sebab memakai sutera mungkin kudis dia boleh baik. Macam tu. Jadi kemudian yang kedua, selain pada kudis, mungkin dia banyak tuma ataupun kutu. Dengan sebab memakai sutera mungkin kutu tu boleh hapus, boleh hilang. Jadi dibolehkan lelaki dan sutera tersebut memakai lelaki dan hunsa memakai sutera tersebut. Seterusnya kita lihat pakaian celupan za'faran. Baik. Jadi haram memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran, sama ada sebahagian pakaian tersebut ataupun keseluruhannya. Maknanya keseluruhan pakaian tersebut. Maknanya bagi sesiapa sahaja haram memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran. Jadi za'faran tu apa? Za'faran tu adalah sejenis pewarna yang terhasil daripada bunga, sejenis bunga. Kalau tak silap saya, dia terletak dekat, biasanya banyak dekat negara India. Bunga tu diproses. Kemudian adalah benda macam kat dalam bunga tu dikeringkan, kemudian apabila direndam dia akan mengeluarkan warna, tu za'faran, warna kuning oren macam tu. Mahal za'faran ni mahal sebenarnya. Jadi tak boleh, haram memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran. Seterusnya, memakai pakaian celupan kesumba. Kita lihat hukumnya. Jadi memakai pakaian celupan kesumba ini hukumnya adalah makruh. Dia kata makruh memakai pakaian yang dicelup dengan kesumba, sama ada sebahagiannya, sebahagian pakaian tersebut ataupun keseluruhannya. Yang tadi za'faran haram. Kesumba ini hukumnya memakai pakaian celupan kesumba adalah makruh. Jadi apa itu kesumba? Kesumba ialah sejenis tumbuhan iaitu daripada pokok yang menghasilkan cat ataupun pencelup. Jadi makruh hukumnya. Makruh ni maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi apabila Allah Ta'ala tak suka tu, elakkan daripada buat perkara tersebut. Kita lihat pula hukum cincin emas dan perak bagi lelaki. Jadi cincin emas bagi lelaki dihukumkan haram. Jadi haram lelaki memakai cincin emas ataupun emas. Memang lelaki ni memang haram memakai emas sebenarnya. Kemudian cincin perak. Kita tengok cincin perak boleh tak? Hukumnya harus, bahkan sunat. Boleh. Maknanya lelaki boleh pakai cincin perak. Hukumnya harus. Sunat lagi. Okey. Dengan syarat, tapi ada syarat dia. Dia kata tidak melebihi uruf dari segi timbangan dan bilangannya. Maksud tidak melebihi uruf, tidak melebihi adat ataupun kebiasaan orang memakai cincin. Dari segi timbangan dan bilangannya. Contoh, kalau biasa kebiasaan orang memakai cincin mungkin 1 atau 2 dekat jari. Paling banyak pun 3. Ini kalau ada jari 10 dia nak pakaikan cincin perak. Maka kalau itu dinamakan melebihi uruf. Jadi kalau melebihi uruf, dia kata kat bawah tu, jika melebihi uruf maka dihukumkan
haram. Jadi boleh tapi jangan melebihi uruf. Kita lihat pula sutera emas dan perak bagi perempuan. Kita lihat sutera bagi perempuan hukumnya adalah harus. Manakala emas dan perak bagi perempuan adalah harus juga. Tapi ada syaratnya. Dia kata dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Jadi samalah lebih kurang macam lelaki tadi, dengan syarat tidak berlebihan ni pada uruf. Kebiasaannya. Kalau contoh misal kata dia pakai gelang, contoh daripada pergelangan tangan sampai ke siku, itu dikata dah melebihi uruf. Ataupun cincin. 10 jari nak letak cincin emas atau perak, itu pun dah melebihi uruf. Dan di sini juga dinyatakan, dia kata gelang kaki hanya dibenarkan sekadar 200 misqal bersamaan dengan 850 gram untuk dipakai oleh perempuan tersebut yang diperbuat daripada emas dan perak. Memakaikan kanak-kanak dengan sutera. Jadi harus bagi wali memakaikan sutera kepada kanak-kanak selagi kanak-kanak tersebut belum bala. Jadi murid-murid harus kanak-kanak tersebut dipakaikan sutera selagi mana kanak-kanak tersebut belum baligh. Itu contoh kanak-kanak belum baligh, kecil lagi tu. Sebagai akhirnya, saya nak bagi latihan hari ini, iaitu soalan saya yang pertama. Siapakah yang harus dipakaikan sutera? Yang ada 4 tadi tu. Yang kedua, jelaskan hukum yang berikut. Alif, lelaki dan khunsa memakai sutera dan emas. Apa hukumnya? Ba, perempuan memakai sutera, emas dan perak. Ta, memakai pakaian celupan kesumba. Kemudian soalan 3. Senaraikan sebab-sebab lelaki dan khunsa diharuskan memakai sutera. Yang ada 3 tadi tu sebab-sebab dia. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.